Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di mana biasa banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Atuk. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Sampai itu kita betulkan dulu video. Betulkan. Sembang-sembang pagi hari ini kita masukkan dulu produk kita, iaitu Kasturi Duha. Kasturi Duha Raha. Kita masukkan sebahagian daripada produk-produk Atuk. Dan kita pinkan. Sudah keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih banyak. Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Apa tajuk kita hari ini? Apa tajuk kita hari ini? Minum dulu. Salam duha daripada Atuk. Terima kasih banyak. Kerana masih lagi sudi bersama dengan Atuk hari ini dalam sembang-sembang pagi. Kita betulkan tempat duduk dulu. Itu baru menarik. Sembang pagi hari ini sambil kita bertazkirah pagi waktu duha. Siapa belum solat sunat duha, silakan. Masa cepat berlalu. Waktu duha. Jangan lupa waktu duha. Solat sunat duha. Buat 2 rakaat. Jangan 1 rakaat. Jangan. 2 rakaat minimum. Minimum 2 rakaat. Sembang-sembang pagi hari ini. Tazkirah pagi, tazkirah duha. Apa tajuk kita hari ini? Hidup ini ujian. Hidup ujian. Kalau tak nak uji, tak payah hidup. Kalau tak hidup, maka tak perlu ujian. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Semua orang tahu hidup ini ujian. Ujian. Tiada siapa yang terlepas daripada ujian. Dan apa yang kita perlu buat semasa diuji? Diuji. Semasa kita diuji, apa kita perlu buat? Apa kita perlu lakukan? Kenapa Allah bagi ujian? Macam-macam. Allah bagi ujian. Kenapa Allah bagi ujian? Kenapa hidup dihidupkan dan diujikan? Allah uji kerana hendak tambah iman kita. Allah uji kerana Allah nak tambah iman kita, atau hendak uji sejauh mana keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita. Melalui ujian yang diberi, kita sendiri kadang baru sedar akan kekuatan diri kita dalam menghadapi keujian. Jangan keliru. Apabila uji itu musibah je. Apabila uji itu sedih je. Apabila uji itu bisnes runtuh, bisnes rugi. Bukan. Apabila diuji itu dibuang pangkat, dibuang jawatan. Hidup pun tak sedap. Bukan. Diberi kekayaan juga diuji. Dinaik pangkat juga namanya diuji. Diberi kasih sayang dari keluarga juga diuji. Bukan perceraian saja diuji. Kasih sayang juga diuji. Dapat anak yang baik juga diuji. Dapat anak yang tak baik juga diuji. Semua itu ujian. Ya Wan. Assalamualaikum jimat tu. Waalaikumsalam. Jadi semua itu ujian. Semua itu ujian. Jangan kata tak uji. Semua diuji. Semua diuji. Apa saja yang berlaku, semua uji. Semua ujian. Minum dulu. Ramai orang yang menyempitkan istilah ujian. Apabila dia sebut ujian, lambat start hari ni. Betul tu. Ada musakkah. Musakkah. Ya Alif. Cik, jangan lupa mari makan rumah dah hari ni. Wow, pukul berapa? Cik pergi pukul 12 boleh? Dah siap ke pukul 12? Ya, terima kasih. Terima kasih sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Ada kenduri.
Di rumah api. Rumah api. Oh, itu kan. Itu kan. Nah, kenduri. Apa itu ujian? Ujian. Ada orang belajar, ada exam. Kenapa dalam belajar mesti ada exam? Mesti ada exam. Tak ada sekolah tak ada exam. Tak ada. Mesti ada. Peringkat sekolah rendah, menengah, tinggi, diploma, degree, PhD, semua ada ujian. Kenapa ada ujian? Kenapa ada ujian? Sebab nak tahu tahap pencapaian kita. Begitu juga kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah je kan? Analoginya senang. Allah uji itu dia nak tahu pencapaian iman kita. Iman kita kuat ke tak kuat ke? Tahan diuji ke? Tahan diuji ke tak tahan diuji ke? Macam tu. Jadi persekolahan juga diuji. Kalau tidak, engkau tak tahulah kau ni tahap cerdik mana di sekolah. Pakai belajar je 30 tahun. Habis-habis gitu je. Terima degree, terima ijazah, kamu telah pun belajar sepenuhnya. Tak ada exam. Tak ada, mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Tak ada orang tak ada ujian. Tapi tu saya tak sakit. Tak ada sakit pun, saya tak ada ujian. Tak betul. Tak sakit itu ujian. Tak pernah masuk hospital itu ujian. Ya, ujian. Ujian yang mana kau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau tak bersyukur, kau tunggulah. Dahsyatnya. Dahsyatnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berat. Tapi kita perlu ingat, semua ujian Allah ni baik. Baik apa tu? Masuk hospital. Baik apa? Baiklah tu. Masuk hospital tu baik. Sebab apa? Mungkin kau tak solat. Jadi untuk mendekatkan diri kau kepada Allah, dia bagi sakit. Pukul 12 kata boleh mari ni, InsyaAllah. Lah ni tengah tunggu catering. Wak mari makan ni. Wow, pukul 12 kata. InsyaAllah pukul 12.05 siapa? 12.05 siapa? Hidup ini ujian. Ya, ujian. Ujian. Hidup ini ujian. Kalau tak nak uji, kau mati je lah. Kau mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada ujian. Betul ke tu? Kau dah mati tak ada ujian. Kau kena seksa. Itu balasan. Minum dulu. Kalau dikubur di alam mahsyar, masuk neraka, itu balasan. Balasan di atas perbuatan kau di dunia. Balasan bro. Bukan ujian. Dalam kubur tak ada ujian lagi. Tak ada. Tak ada. Masuk school, masuk business school, masuk Harvard University, tak ada. Tak ada pergi sekolah, tak ada masuk kubur. Tak perlu sekolah dah. Tak perlu hantar masuk tarikat. Tak perlu. Yang ujian ni di dunia. Di dunia sahaja. Di dunia ada ujian. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa Kasturi Duha. Kasturi Duha. Kempen sikit Kasturi Duha untuk laki-laki. Oh, Atuk belum pakai lagi. Wow. Wow, wanginya. Kasturi Duha. Ini Kasturi Mariam untuk wanita. Tak boleh pakai lah. Bergaduh nanti. Kalau kiri bau wanita, kanan bau nenek kau bergaduh. Ni dia kata bau perempuan mana pula. Bergaduh. Yang sendiri. Ini untuk merah untuk muslimah. Ini untuk laki-laki. Laki-laki sadar. Kau tak sadar boleh. Nak beli untuk papa boleh? Beli untuk mak? Boleh. Beli untuk toki? Boleh. Untuk sedekah jariah? Boleh. Ambil beli ni letak masjid. Tok Imam, saya nak wakafkan perfume Kasturi Duha. Siapa nak bau nak solat, dia boleh spray. Wow, macam tu lah. Senang kan nak buat pahala? Bukan susah. Tak susah pun. Ambil. Tak masjid. Bukan mahal pun. Cuba tengok harga. Tengok tu, ni beg kuning tu. Tengok beg kuning. Berapa harga? Murah kan? Kalau beli dengan Atuk, 29. 29 kau beli dengan Atuk. Kalau yang muslimah ni 39. Tapi cuba tengok beg kuning. Buka lah. Buka. Buka tengok. Buka beg kuning tu. Murah. TikTok yang suruh jual murah. So Atuk jual lah murah. Tu bukan kisah sangat. Kita ni yang nak buatnya ialah kuliah duha. Tu Atuk duk berniaga tu bukan macam ni. Apabila Atuk dah ada follower apa semua, TikTok bagi tahu anda sudah layak untuk buka kedai dengan TikTok. Kemudian dia offer lah macam-macam barang tu Atuk jual. Tak nak bincang dengan nenek kau. Kita buat barang sendiri, iaitu Kasturi Duha. Kasturi Duha kita letak sendiri. Tak apalah 2-3 item pun tak apa. Ada rihal ada.
Laptop ada, tempat tapak laptop. Custom made pun boleh. Nak macam mana Atuk boleh buat? Hantar design dia. InsyaAllah. Laptop macam mana nak? Boleh. Buka beg kuning tu dulu. Buka beg kuning. Jadi apabila peluang ada, kita ambil kesempatan. Tak ambil rugi. Jadi kita jual lah produk kita. Nak beli tak apa, tak nak beli pun tak apa, tak ada masalah. Tapi sejajar dengan kuliah duha kita, belilah untuk wakaf. Untuk wakaf di masjid. Wah, pahala besar bro. Orang pakai untuk solat, bukan main-main. Bukan pakai untuk disko. Tak ada. Pahala besar bro. Kena pula doa dia mustajab. Allahu Akbar. Doa mustajab. Ambil letak di masjid. Letak di surau. Letak di surau. Ambil letak di masjid. Ada orang tanya pula, kenapa kasturi tu tak ada parfum lain? Kasturi ni wangian disukai oleh Rasulullah. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah tak bau wangi Rasulullah 24 jam. Rasulullah ni wangi 24 jam. 24 jam. Dan wangian yang selalu aku cium, aku bau ialah bau dengan kasturi. Tapi kenapa kasturi duha? Bukan kasturi kambing, bukan kasturi gijang, bukan kasturi... Bukan. Itu nama je. Nama je. Sama je lah. Duha ini kerana Atuk nak ambil sempena dengan kuliah duha. Sekarang ni kuliah duha. Jadi kasturi duha Atuk punya. Atuk punya. Jadi kalau beli, menyokong Atuk. Menyokong. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Jadi kalau siapa yang lupa nak masuk kuliah duha, maka dia cium bau dia. Tak ada bau. Tak ada bau kasturi duha tu. Belum solat rupanya. Macam tu lah. Setiap kali nak solat, gunakan kasturi duha. Sema-sema pagi hari ni. Hidup itu ujian. Ujian. Tak ada benda. Setiap saat. Setiap second. Ya, ujian. Ujian. Apabila engkau berjalan. Apabila kau mulai bernafas. Kau jangan lupa apa di kiri, apa di kanan. Siapa tahu? Apabila kita berjalan, apa di kiri, apa di kanan. Nampak tak? Nampak tak apa yang mengiringi anda semasa anda berjalan? Semasa anda hidup, semasa anda berjalan. Apa yang nampak kiri, apa nampak kanan? Ya Indra, Indonesia, apa khabar Indra? Wow, Indra dari Indonesia, dari mana tu? Bapak dari mana Pak? Wah, ini kakek engkau di Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana join Atuk, join kakek di Malaysia. Oh, rakan-rakan Indo ramai di Indonesia, ramai di Malaysia, ramai. Kagum. Ada yang bagi tahu satu perbezaan yang besar antara mobil di Malaysia dengan mobil di Indonesia. Mobil jalan raya di Malaysia senyap dan sunyi, tak bunyi horn. Tapi di Indonesia pam. Oi, lain macam bunyinya. Lain macam bunyinya. Ya boy. Salam duha. Yes, salam duha dari kota Mekah. Allahu Akbar. Kirim salam Atuk kepada Baitullah. Salam Atuk kepada Baitullah. Salam ukhuwah dari kru-kru petugas haji Malaysia Medical Team. Alhamdulillah. Lagi bertugas kau ya. Boy, every year pergi. Allahu Akbar. Jealousnya Atuk. Atuk ni dah tua dah. Kalau muda Atuk nak join kau boy. Maklumlah pergi Mekah setiap tahun. Doakan untuk Atuk. Atuk sihat-sihat, murah rezeki. Dan doakan untuk Atuk semoga mendapat rahmat dan juga redha daripada Allah kepada Atuk dan keluarga. Dan sihat-sihatkan keluarga Atuk. Boy, jangan lupa tu boy. Bila pergi Madinah ataupun boy duduk di Mekah je. Pergi Madinah kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa solatlah di Raudah. Raudah solatlah. Jangan lupa Hajatul Aswad. Jangan lupa Hijaz Ismail. Hijaz Ismail boy. Rindu boy ni, rindu. Boy orang hebat. Hebat. Sama-sama pagi hari ini bersama Atuk. Hidup ni ujian. Macam boy. Boy hidup dia ujian. Hidup boy juga ujian. Ujian. Ya boy. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Amin. Sehat selalu dan diluaskan. Amin. Rezeki. Amin. Amin. Dan juga kepada boy. Si boy. Si boy. Terima kasih banyak boy. Masih lagi mengingatkan Atuk. Ingat Atuk. Memang dulu masa sebelum gerai-gerai dimusnahkan di sekeliling Kaabah, ada 2-3 gerai yang popular pada Atuk. Mesti pergi solat di masjid, on the way bantai kebab. Balik daripada masjid, on the way back bantai kebab. Sedap seronok. Dulu ada macam gerai-gerai kecil je boy, seronok. Tapi kau pun seronok juga. Seronok juga. Dulu masa dulu 30 tahun dulu,
Ya perindu Rasulullah. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Moga sihat selalu. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga terjadi boy. Alhamdulillah. Syukur diberi peluang lagi buat kali ketiga. 2018, 2022, 2023. Atuk berdoakan semoga setiap tahun boy boleh pergi. Setiap tahun. Setiap tahun. Allahu Akbar. Hebatnya. Murah rezeki untuk boy. Amin. Yang penting boy. Satu rakaat 100,000 boy. Boy. Satu rakaat 100. Satu waktu 100,000 pahala. Satu rakaat 100,000 pahala boy. Jangan lupa boy. Tapi ada dua pendapat ulama. Dia kata untuk dapat 100,000 tak semesti di dalam Masjidil Haram. Dia kata di mana-mana tanah haram. Di mana-mana tempat di tanah haram, di masjid tanah haram, maka mendapat 100,000. Betul tak boy? Itu yang Atuk dengar lah. Itu ada seorang profesor, ada seorang doktor berkelulusan daripada sekolah Universiti Madinah dan Universiti Mekah. Dia kata mana-mana tanah haram dapat 100,000. Tak semesti di dalam masjid haram saja. Itu dia beritahu Atuk macam tu. Ada juga orang yang solat di masjid jin, solat di kaki lima, solat di rata-rata. Di mana datang jauh dari Malaysia. Waktu solat cari lorong. Cari lorong. Waktu solat cari masjid jin. Masjid jin. You bayar ribu-ribu. Pergilah dalam Kaabah. Dalam Kaabah. Pergilah menghadap Kaabah. Yes, boy. Walaupun cabaran, cuaca insya-Allah, selagi kudrat, moga dipunahkan urusan, menyantuni tetamu Allah. Allahu Akbar. Boy mendapat banyak pahala. Pertama, pahala kerana membantu orang. Yang kedua, kerana memudahkan orang mengerjakan ibadah. Yang ketiga, boy pergi mencari rezeki. Yang keempat, boy sendiri mendapat beribadah. Yang kelima, boy dapat duit. Itu boleh share dengan Atuk lah. Dapat duit. Allahu Akbar. Banyak pahala. Banyak pahala boy. Tapi kena nawaitu lillahi ta'ala. Itu kena skru kuat-kuat dalam hati tu. Nawaitu lillahi ta'ala. Aku pergi ni bukan kerana duit. Aku pergi bukan kerana apa, tapi kerana Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan pertugasanku bersama dengan tabung haji. InsyaAllah. Amin. Atuk doakan sihat-sihat, sentiasa kuat, sentiasa dapat lindungan daripada Allah SWT. Boy, insya-Allah si boy. Tajuk kita hari ini ialah hidup itu adalah ujian. Ya boy, terus jaga kesihatan buat semua tetamu Allah. Bagi persiapan wukuf. Jangan lupa sentiasa bagi nasihat. Dan bertawakal kepada Allah. Ikhtiar, kita kena ikhtiar. Itu nasihat tu. Sebab ada tabu haji kata ada yang sah-sah apa ni, bukan tabu haji, ada yang jemaah haji ni dia pergi dia pakai dia je. Boy, nasihat dia. Nasihat ini ikhtiar, pertolongan daripada Allah. Ini ikhtiar, pertolongan daripada Allah. Jangan buat ikhtiar, nanti Allah tak tolong. Nanti Allah tak tolong kan? Macam itulah. Banyak bercakap, banyak sentiasa senyum. Senyum, boy, jangan lupa senyum sama. Apa khabar? Apa khabar Haji? Apa khabar? Sebut Haji semua dia orang ni. Kena sebut Haji. Apa khabar Pak Haji? Apa khabar Mak Haji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam tu. Dan sentiasa tu, solat Mak Haji, solat. Solat kena sebut banyak kali. Sebab solat itulah yang paling besar sekali. Pahala paling besar 100,000. Solat Mak Haji dah solat sunat ke? Tak payahlah tanya solat wajib kan. Mesti dah solat sunat ke waktu duha. Waktu duha di Mekah, Pak Haji dah solat sunat duha ke? Tanya solat. Sah solat boy, tanya solat. Sebab solat itu adalah soalan yang pertama yang ditanya di pada mahsyar nanti. Jadi di Mekah ni boy tanya solat juga. Dah solat ke? Dan tengok waktu asar. Selepas asar mulai bersolat. Di Mekah boleh solat waktu asar. Boleh. Selepas subuh boleh. Hanya satu tempat paling istimewa. Tak ada time yang diharapkan oleh solat. Boy, itu nasihat tu lah. Semoga boy panjangkan kata-kata tu ini. Solat ya. Banyak doa dalam solat. Bukan di luar solat. Banyak doa dalam solat. Sebab bila kau solat, engkau menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa dalam solat. Itulah. Kita pun banyak juga. Banyak doa solat. Terima kasih. Sembang pagi hari ini, hidup ini ujian. Si boy menerima ujian 3 kali. Pergi ke Mekah dengan bagi perkhidmatan perubatan kepada bakal haji yang dapat haji mabrur.
Haji Marlboro, bukan Haji Marlboro. Haji Marlboro. InsyaAllah, amin. Ya Allah, sempurnakanlah jemaah-jemaah haji di seluruh dunia yang mengerjakan haji tahun ini mendapat Haji Marlboro. Permudahkanlah mereka ya Allah yang mengerjakan haji. Rindunya aku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rindunya tu kepada Kaabah, rindunya tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindunya tu kepada mengerjakan tawaf, rindunya tu kepada mengerjakan syair, rindunya tu mengerjakan melontar di jamrah. Ya Allah, rindunya tu untuk berada di Minar, rindunya tu untuk berada di Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tu, siapa yang belum lagi daftar haji, tolong ambil PT, ambil duit 1,350, pergi daftar di tabung haji. Saya ingin menunaikan fardu haji. Kena daftar. Ya, kalau kita daftar tak ada niat. Tak ada niat, macam nak solat lah. Pergi ambil wuduk dulu. Tak ambil wuduk, kan nak solat apa? Nak solat kena ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, baru start solat. Tak kira lah solat wajib, solat sunat. Ya, semoga Tok dijemput Allah sebagai tetamu Allah. Ya, amin. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Nenek kau dia nak pergi sangat. Nak pergi sangat lagi. Nak pergi lagi. Cintaku kepada Baitullah. Allahu Akbar. Kerana Allah. Pergi ke Mekah kerana Allah. Terima kasih, boy. Kisahlah kepada rakan-rakan, kawan-kawan semua, supaya sentiasa memperingatkan solat kepada jemaah-jemaah haji. Solat ya akhi, solat ya akhi. Perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Solat. Perbanyakkan solat. Amin. Amin. Kau berada hari ini. Saya sama pagi bersama dengan Atuk. Sempena dengan rakan-rakan. Hari ini pun Atuk nak pergi ziarah anak saudara Atuk yang telah pun mendapat tawaran untuk pergi menunaikan haji 30 hari bulan ni. Tak lama lah. Alhamdulillah, ada 3 anak saudara yang sedang menunggu queue untuk pergi haji. Allahu Akbar. Hebat dah anak saudara Datuk ni. Dah. Sedang menunggu. Dia tengah hari nanti kita pergi ziarah. Pergi ziarah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hari ini Monday. Hari ini Monday, hari kerja. Hari kerja bro. Kerja hari Monday hari kerja. Teringat kita pergi ke Mikot untuk mengerjakan umrah, kena keluar pergi ke Mikot pakai ihram, keluar pergi ke Mikot. Biasanya pergi ke Jabir Ali. Pergi ke Mikot, sampai di situ pergi ke Mikot. Solat sunat di masjid. Solat sunat ihram pun boleh. Sampai Mikot. Ni kotak apa? Rihar. Solat sunat situ, kemudian niat nak mengerjakan umrah. Bila naik van saja, mulailah takbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitulah ramai-ramai. Bersekeyau bulu rumah ramai-ramai. Tapi sampai pertengahan tinggal separuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitulah. Akhir sekali sampai dah nak masuk dah kota Mekah, tinggal mutawis seorang je. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, si boy. 7 hari seminggu terus berkhidmat khusus buat tetamunya. Allahu Akbar. Besarnya pahala. Orang yang baik ialah orang yang membantu, memudahkan usaha orang lain, membuat baik kepada orang lain. Pahala besar bro. Si boy, pahala besar. Pahala besar sungguh. Si boy dapat banyak cabang pahala. Banyak. Membantu orang dapat pahala, memudahkan orang dapat pahala, memperingatkan kesilapan, kesalahan, mengajar dan mengajak kepada perkara-perkara baik dapat pahala. Allahu Akbar, si boy. Beruntungnya si boy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dibalas dengan jannah. Semoga dibalas dengan syurga. InsyaAllah. Amin. Amin. Kau berada hari ini. Kenapa Allah bagi ujian kepada kita? Kenapa kita hidup ni diuji? Diuji. Amin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Atuk dulu ingat lagi. Ada satu kali tu masa pergi buat umrah. Umrah taklah sibuk sangat kan.
Letih kemudian cari tiang dekat Syair tu. Ada tiang tu dia ada lekuk sikit. Tiang dengan dinding. Oh, sandar situlah. Oh, tidur. 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 Orang lain Syair lalu tak kisah pun. Tak kisah pun. Menyandar macam tu je. Tapi di masjid jangan duduk tak tu pasal ya. Nanti polis datang. Hurrah, hurrah. Polis datang suruh. Suruh. Haji. Hajar. Haji. Hajar. Dia tu lagi. Tak boleh. Ada tempat-tempat boleh rehat lah. Tapi seronok. Macam tak nak balik lah pergi Mekah ni. Pergi Mekah, Madinah. Macam tak nak balik. Duduk je sana. Duduk je. Allahu Akbar. Hebatnya Baitullah. Kita jangan lupa. Semasa kita tawaf di bumi. Keliling masjid. Di Baitul Makmur. Malaikat juga tawaf. Yang betul-betul Baitul Makmur di atas tu. Di atas langit tu. Betul-betul di atas Kaabah. Dan dia juga orang tawaf tak berhenti. Tawaf itu penting. Tak pernah berlaku tak ada orang tawaf kecuali masa solat. Selain daripada masa solat mesti ada orang tawaf. Miracle kan? Luar biasa. 24 jam ya, 24 jam. Walaupun tak ramai mesti ada orang tawaf. Tak percaya tanya si Boy. Kaabah tak pernah tak ada orang tawaf. Tak pernah tak ada orang tawaf. Tak ada. Mesti ada orang tawaf. 24 jam. Mesti. Tak ada masa rehat. Tak ada. Mesti ada tawaf. Siapa mereka? Siapa mereka? You pergi pukul 3 pagi, ada orang tawaf. Pergi pukul 10 pagi, ada orang tawaf. Orang tawaf. Kecuali apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan azan, maka mulai berhenti masuk barisan. Masuk barisan untuk solat. Lepas solat je, terus tawaf. Tak ada doa, tak ada dah. Tak ada doa dah. Terus bergerak. Nak bagi tips lah. Hari ni nak bagi tips sesiapa rakan-rakan yang mendapat panggilan Allah. Panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Bagaimana nak mendapat sah di hadapan semasa solat? Atau cuba mendapat sah yang pertama terus menghadap Kaabah, paling dekat. Yalah menghadap Kaabah, tak ada benda dah. Ya, paling dekat. Dalam dunia ni kita ni solat ni satu pusingan semuanya. Sah kita. Tapi bagaimana nak dapat siapa yang mendengar yang pergi haji ni, bagaimana nak mendapat sah yang pertama? Orang berjuta bro, bukan sikit. Caranya. Caranya. Terminum dulu. InsyaAllah dapat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar kita. Dapat sah yang pertama. Okey, caranya ialah kamu tawaf sunat. Bukan tawaf. Kalau tawaf masa kita nak siap ke umrah ni mungkin kita dalam keadaan mesti berhati-hati, jaga bahu, mesti menghadap Kaabah, mesti mengiring dengan Kaabah apa semua. Kalau tidak batal tawaf kita. Tapi masa kita tidak buat, kalau buat masa tu pun boleh tapi kena jaga-jaga. Masa ada ihram. Tapi kalau masa biasa mudah sebab kita boleh cilok-cilok. Caranya ialah kau tawaf. Bila kau tawaf kau masuk makin rapat. Kau dengar ni, kau tengok waktu. Kena check dengan waktu. Janganlah kau pergi pukul 12. Nak tawaf, nak ambil lahir Zuhur. Lambat. Tak ada, letih dalam kau. Kau ambil dekat-dekat dengan waktu. Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke. Ambil dekat waktu, 10 minit ke. Kau mulai tawaf. Tawaf sunat lah, Tawaf tu kau masuk lorong 1. Dekat lagi dengan lorong sehingga kau betul-betul berada yang berhampir dengan Kaabah. Dan masa tu kau jangan lari. Kau tawaf je. Biarkan sehingga tunggu azan. Tunggu, letih lah tunggu. Bila Allahu Akbar, engkau pun berhenti. Berhenti tu kau menghadap Kaabah. Allahu Akbar. Kau dapat kan tu? Itu ikhtiar. Tapi dengan izin Allah. Izin Allah. Ikhtiar masa tu kau dapat. Tapi yang perempuan tak boleh. Perempuan tak boleh. Cik Puan Kamiah tak boleh. Tak boleh, perempuan tak boleh. Puan, wah, hajah. Belakang. Hajah belakang. Hajah mana boleh duduk depan. Mana boleh depan. Hajah belakang. Haji je boleh. Haji. Itulah perkataan-perkataan yang dikeluarkan semasa Mekah. Haji. Hajah. Allahu Akbar. Rindunya kepada Kaabah. Kau update day kita hari ini. Kenapa Allah bagi kita ujian? Sebab Allah nak angkat darjat kita. Dia uji nak angkat darjat. Dia uji. Uji darjat. Mungkin Allah uji dengan kekayaan. Itu juga nak angkat darjat. Darjat di dunia dan akhirat. Kekayaan, kaya seperti Sayyidina Uthman, kaya seperti Abdul Rahman, kaya seperti Abu Bakar, kaya seperti Sayyidina Umar,
kaya seperti Sayyidina Ali, kaya seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti Muawiyah dan sebagainya. Sebab dia nak angkat darjat. Itu kalau diuji dengan kaya. Ada juga sebab ujian itu ialah Allah bagi sakit. Sebab apa? Sebab nak angkat darjat. Sebab kita ni agak renggang dengan Allah SWT. Jarang menyebut Allah, jarang berzikir, jarang. Maka dia bagi sakit. Allah, sakitnya Allah. Terus sebut. Kerana nak angkat darjat kita. Darjat kita. Tapi itu ujian. Bagi orang yang diuji dengan kemewahan, kalau dia gagal bersyukur, maka tunggulah seksanya amat pedih daripada Allah SWT. Orang yang diuji dengan kemewahan, maka dia kena bersyukur. Apa arti bersyukur? Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam masa yang sama dia kena infak. Dia kena bersedekah rezeki yang dia dapat. Itu baru arti bersyukur. Syukur dengan sedekah. 2S. Kemudian jika diuji dengan musibah kesakitan, maka dia kena bersabar. Kena bersabar sebab Allah suka kepada orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang yang bersabar. Banyak bersabar. Orang yang banyak bersabar mendapat pahala lebih besar, lebih agung berbanding dengan orang yang bersyukur apabila mendapat kemewahan. Baik itu orang yang sakit. Nabi-nabi, rasul-rasul, ulama-ulama tak terlepas daripada diuji dengan kesusahan, kesakitan. Rasulullah juga sakit. Semua sakit. Sebab Allah nak mengangkatkan darjat, nak mengangkat. Jadi sebab itu apabila kita diuji dengan kemewahan, bersyukur. Jangan lalai. Apabila kita diuji dengan kesakitan, kita kena bersabar. Tapi jangan tinggal solat. Jangan mentang-mentang sakit, demam sikit tak solat. Mana boleh? Itu solat wajib, bro. Solat wajib. Wajib. Kecuali dah terlentang di ICU tu cerita lain lah. Kalau selagi mata boleh bergerak, kena solat. Tak boleh pula diri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring solat dengan mata. Macam tu. Kena solat, bro. Kena solat, jangan tak solat. Kenapa Allah bagi ujian kepada kita? Sebab Allah nak kita selalu ingatkan dia. Sebab Allah nak selalu kita ingat. Allah rindu kepada kita. Rabbi firli warhamni. Ya Allah, sayangilah aku, rindunya aku. Ya Allah, warhamni. Wajburni, tutuplah aibku. Kita selalu minta dengan Allah SWT. Ampunlah dosaku ya Allah. Rabbi firli warhamni, sayangilah aku. Apabila kita disayangi oleh Allah SWT, Allahu Akbar. Kalau kita disayang oleh raja-raja, diberi pangkat Datuk, Tan Sri, whatever lah. Ini sayang dengan Allah, diberi apa saja. Tak minta pun Allah beri. Itulah tanda orang yang disayangi oleh Allah SWT. Allah tahu apa kita perlu. Allah tahu apa kita inginkan. Sama-sama pagi hari ini, kenapa Allah bagi kita ujian? Sebab Allah nak uji ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sejauh mana kita bertakwa? Sejauh mana kita yakin dengan ketentuan Allah SWT? Sebab itulah 3 sebab. Iaitu kerana nak angkat darjat, kerana Allah nak kita ingatkan dia, kerana Allah nak uji ketakwaan kita, kekuatan agama kita. Itu semua adalah tanda apa sahaja ujian daripada Allah, baik ataupun tak baik, ataupun mewah ataupun kurang, semuanya baik. Tak ada tak baik. Tak ada ujian Allah yang tak baik. Tak ada. Semua baik untuk kita. Baik untuk kita. Ujian tak sama. A macam ni, B macam ni, C macam ni, tak sama. Sebab apa? Sebab keperluannya tidak sama. Kebutuhannya tidak sama. Itu Indul sikit. Setiap kita membutuhkan sesuatu daripada Allah SWT. Bukan Allah membutuhkan daripada kita. Itu ayat Indul. Rakan-rakan kita dari Indonesia, apa khabar? Apa khabar? Atuk ucapkan welcome to Atuk punya program setiap hari, setiap pagi. Jangan lupa sentiasa bersama dengan Atuk. Rakan-rakan dari Singapura, rakan-rakan dari Brunei, Dayang, abangku, sayangku Intang. Dan juga rakan-rakan dari Filipina, dari India pun ada. Terima kasih Bangladesh. Terima kasih dari Thailand. Sahabat Dikap, Thailand. Salam daripada petani, Songkra, Naratiwat, Haknyai, Neting, lagi-lagi. Banyak tempat. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk hari ini dalam live bersama dengan Atuk. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk. Iaitu hidup ini ujian. Hidup ini semuanya diuji. Subscribe go.
Oi, macam-macam ada. TikTok offer macam-macam ni. Macam-macam. Hafiz long. Live schedule. Oh. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Siapa yang berminat, siapa yang nak mengerjakan ibadat sedekah, tolong boleh dengan membeli kasturi duha, boleh letak di masjid, jadikan sedekah jariah, letak di masjid. Besarnya pahala. Besarnya pahala. Besar. Bayangkan orang spray untuk solat. Allahu Akbar. Besarnya pahala. Bagi muslimah, dia boleh beli kasturi Maryam. Kasturi Maryam. Kasturi Maryam. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi. Hidup ini ujian. Hidup ujian. Kenapa Allah beri ujian kepada kita? Ya Allah, kuatkanlah diriku. Jadi Allah bagi kita ujian supaya kita jadi kuat. Apabila kita diuji, terus kita berdoa, ya Allah, kuatkanlah diriku. Itu yang hebatnya. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Semua ujian dekat dunia ini ada satu saja jawapan dia. Sebab Allah sayang kita. Semua ujian itu satu jawapan. Tadi 3 ujian. 1 nak naik darjat. Naik darjat. 2 takwa. 3 Allah sayang kita. 3 ini ialah kerana apa? Kerana Allah sayang kita. Ujian datang supaya kita semakin hampir kepada Allah. Semakin hampir Allah. Dia diberi sebab dia sayang kita. Dia sayang kita. Allah sayang kita. Allah. Ya, sini hujan tu. Wan, sana hujan. Mana tu hujan? Jangan sebut sini. Rakan-rakan kita ramai yang tak tahu tu, Wan. Bagi tahu tempat. Atuk di Kota Baru panas. Seperti biasa. Tapi taklah panas macam dulu. Macam 2-3 bulan lepas. Jadi jangan lupa bangsa. Wan, bagi tahu macam tu. Di bangsa hujan. Bangsa, teringat bangsa. Bangsa Kuala Lumpur, bangsa. Bangsa ni Atuk pernah duduk Jalan Makruh. Jalan Makruh. Jalan Makruh tu bangunan lama tu. Masa belajar di universiti, duduk Jalan Bangsa lah. Jalan Bangsa. Jalan Makruh tu. Ya betul, Jalan Makruh. Dekat Masjid Abu Bakar. Atuk duduk situ lah. Ada rumah tu, rumah kawan. Duduk situ. Jalan Makruh. Selalu tu. Nak pergi Universiti Melaya ikut jalan belakang, ikut NST. Naik motor. NST. Betul tu. Ingat lagi tu. Ingat. Tak berubah. Jalan Makruh tak berubah. Jalan Makruh tak berubah. Cuma ada banyak lane kau begitu je lah. Dulu naik bas Srijaya je. Naik bas Srijaya, Wan. Kawasan tu Wan duduk. InsyaAllah. Itu kawasan elit dah. Bangsa dah jadi elit dah. Ada bangsa apa sebelah sana, Kerinci ke apa, bangsa apa sebelah sana dah panggil bangsa dah, macam-macam bangsa. Sejak Maybank naik, apa semua naik situ, bangsa sudah jadi satu kawasan VVIP dah sekarang, betul. Rumah teras 1 tingkat tu pun dah harga sejuta. Juta, Wan. Memang rezeki sungguh. Masa dulu berapa je tu, 100,000 lebih je masa dulu, mula-mula dulu kan. Allah. Bangsa Saud. Ya bangsa Saud. Dia nak gunakan nama bangsa tu. Sebut nama lain orang tak tahu. Kat mana? Bangsa Saud. Ada bangsa Nos, bangsa Saud. Macam tu lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Anak saya pun ada seorang kerja di bangsa. Di bangsa Saud tu. Ada di firma Guaman. Ingat di bangsa nak pergi Lake Garden dulu jalan kaki. Jalan kaki. Ini cerita lama lah ni masa universiti dulu. Nak pergi Lake Garden jalan kaki. Lake Garden. Macam-macam cerita. Ingat, Wan. Ingat nama. Jadi semua ujian dekat dengan di dunia ini adalah Allah sayang kita. Allah sayang kita. Jadi tak payah bersedih menerima ujian. Taklah nak suruh ketawa. Nanti kau ketawa lain macam pula dah kata doktor. Kau dah masuk ICU kau ketawa. Lain macam doktor. Lari habis lah nurse dengan doktor. Kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Sembang-sembang pagi hari ni, tadi tak ada orang jawab. Atuk kata apabila kita berjalan, apa yang ada di kiri, apa yang ada di kanan. Siapa boleh jawab? Apa yang ada di kiri? Yang kita sentiasa kena ingat.
Apabila kita sentiasa ingat apa ada di kiri, apa di kanan, maka perjalanan kita itu adalah perjalanan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Apabila kita tahu apa di kiri, apa yang ada di kanan, maka kita akan jalan lurus dan kita akan berusaha supaya kita dicampak di kanan, tidak dicampak di kiri. Masa nak solat, masa sedang solat, kita kena ingat apa di kiri, apa di kanan. Ya Abdul Wahab, terima kasih. Apabila kita nak solat, kita kena ingat apa di kiri, apa di kanan. Apabila kita nak rasuah, apabila kita nak menipu orang, apabila kita nak mensakiti hati orang, ingat apa ada di kiri kita, apa ada di kanan kita. Apabila kita nak durhaka kepada kedua ibu bapa, ingat apa ada di kiri kita, apa ada di kanan kita. Apa sebenarnya? Ya Fatimah Ali, apa khabar? Wah, Fatimah Ali. 2 nama dia dapat. Fatimah Ali. Fatimah Ali, ibu syurga. Ibu syurga. Ali, ahli syurga. Zaini Abdullah, terima kasih. Siapa boleh jawab? Selagi kita nampak apa di kiri kita, selagi kita nampak apa di kanan kita, insya-Allah kita berada ihdinas siratal mustaqim dalam hidup ini. Itulah guideline kepada kita. Guideline, itulah sebelah kiri kita ialah neraka, sebelah kanan kita ialah syurga. Apabila kita nak buat benda tak baik, tengok sebelah kiri. Kau nampak tak api neraka? Apabila engkau tak nak buat benda baik, kau tengok kanan. Kau nampak ke tak syurga? Apabila kau nampak syurga, terus kau buat baik. Apabila kau nampak sebelah kiri kau neraka, terus kau tak buat tak baik. Terus kau berhenti. Itulah guideline yang paling baik. Begitu juga ada yang mencadangkan supaya semasa kita solat, untuk khusyuk, ingat kiri kita apa? Neraka. Ingat kanan kita apa? Syurga. Baru khusyuk. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ya, khusyuk. Tak khusyuk, neraka. Khusyuk, syurga. Begitu juga dalam kehidupan ini. Kau nak jadi orang baik tak? Nak, syurga. Kau nak jadi orang jahat tak? Nak juga. Neraka. Sebab neraka dan syurga dekat dengan kita. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana satu pilihan anda? Hidup ni choice. Choice yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5 waktu. Itu pilihan kita. Pilihan kita. Sembang-sembang pagi hari ni, ya Nabil. Terima kasih Nabil. Ni Nabil mana ni? Nabil lawak. Nabil. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Sembang pagi. Tajuk kita ialah Allah uji kita. Allah uji kita. Bersabarlah apabila sakit. Ujian sakit adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Sabar. Tak kena kat dia. Bolehlah. Kalau kena kat dia, merang juga. Memanglah sakit ni sakit sebenarnya. Kena demam tu teruk. Tapi sebab itulah apabila orang bersabar, pahalanya besar. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Bersabar. Ya, bersabar. Bersabar. Sebab apa bersabar? Sebab tidaklah seorang Muslim tertimpa satu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosa seperti pohon yang gugur daun-daunnya. Orang sakit, sekali lagi dia sakit, dia redha, dia beristighfar. Selagi itulah semasa kesakitannya itu, gugur dosa, gugur dosa dia. Kenapa kita diuji? Kenapa kita diuji? Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Ada kehidupan dan kematian, maka itulah untuk diuji. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Amalannya lebih baik. Bukan amalan jahat, amalan lebih baik. Amalan lebih baik. Sebab kita dihidupkan, maka kita diuji. Kalau kita tak hidup, Allah tak uji kita. Allah tak akan uji kita kalau kita tak hidup. Tak payah, tak uji pun. Sebab masa dah meninggal itu bukan masa ujian. Itu masa apa? Masa menerima balasan, baik atau buruk. Baik atau buruk. Baik atau buruk. Sembang-sembang pagi hari ini sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya bala atau ujian yang menimpa. Sebesar mana ganjaran, sebesar Bukit Uhud, Gunung Kinabalu, sebesar Gunung Himalaya, Everest dan sebagainya, bergantung kepada besar mana ujian Allah kepada kita. Dan sesungguhnya Allah itu apabila menyertai sesuatu kaum, maka akan mereka diberi dugaan.
Apabila Allah menyertai suatu kaum itu, dia beri dugaan. Dia beri dugaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang redha dengan ujian yang menimpa, dia akan memperoleh keredaan Allah. Dan barang siapa yang tidak, maka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Itulah yang penting kepada kita. Tanda-tanda Allah sayang kita. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Warhamni, tanda-tanda Allah sayang kita. Warhamni, warhamni, tanda-tanda Allah sayang kita. Sebelum itu kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mana biasa kita sedekah pada Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Kita niat pada Al-Fatihah ini disampai kepada keluarga, sahabat dan juga kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kepada rakan-rakan, jiran-jiran, kepada diri, isteri, anak-anak, suami, dan juga kepada rakan-rakan Quote of the Day yang sentiasa bersama dengan Atuk, semoga menerima pahala Al-Fatihah yang Atuk baca, dan rakan-rakan semua baca. Rakan-rakan semua baca. Dan kepada muslimi, muslimat, mukmini, mukminat, sama ada yang masih hidup atau telah mati, walaupun berada di mana, sehingga kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tanda-tanda Allah sayang kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah beri kita kesedihan kerana Allah ingin kita selalu menyebut nama-Nya. Selalu menyebut. Apabila kita sedih, apabila kita down, maka Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Sentiasa kita menyebut. Bila Allah beri kita kesakitan, kerana Allah ingin kita memohon kesembuhan daripadanya. Apabila kita sakit, susah sebagainya, ya Allah, sembuhkanlah aku. Kita minta dengan Allah, bukan minta dengan doktor. Bukan minta dengan obat. Bukan. Itu ikhtiar. Kita minta dengan Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku. Bila Allah beri kita kehilangan, kerana Allah mahu kita minta yang lebih baik padanya. Ya Allah, aku hilang boyfriend, aku hilang girlfriend. Dia akan ganti dengan insan yang lebih baik, insan lebih hebat. Kita kena ingat, apabila tak jadi, terenggang dengan suara itu bermakna dia tidak sesuai dengan kita. Kita rasa sesuai, tapi Allah lebih tahu dia tidak sesuai dengan kita. Amin. Allah beri kita kesusahan kerana Allah mahu kita belajar syukur dan redha. Allah bagi kita susah, berniaga tak naik-naik, pangkat tak naik-naik, asyik jadi tukang kebun, jangan kebun je. Susah kita. Allah mengajar kita supaya kita sabar. Aku bersabar ya Allah, aku redha di atas. Sebab rezeki banyak atau sedikit tidak penting, tapi yang penting ialah cukup. Rezeki yang cukup itu penting, bukan rezeki yang banyak. Ramai orang berdoa sila memohon rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak tak semesti cukup. Kadang-kadang kita minta banyak, Allah bagi sikit, tapi cukup. Itulah barakah. Kita minta rezeki yang barakah. Amin. Allah beri kita penderitaan kerana jiwa yang menderita akan selalu dekat pada Allah. Menderita. Kadang-kadang suami itu kasar sangat. Tengok macam mana Asia menderita, tapi dia sabar. Sebab apa? Sebab Fir'aun itu jahat. Maka Asia tetap sabar sehingga dia dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Asia adalah 4 wanita ibu syurga. Sebab dia sabar. Jadi kalau suami anda tidak sejahat Fir'aun, tak payah minta cerai lah. Sebab Asia tidak pernah minta cerai dengan Fir'aun. Tidak pernah. Sebab dia menjadi. Jadi kalau anda wanita, isteri-isteri yang dizalimi oleh suami, jangan minta cerai, tapi minta syurga dengan Allah SWT. Ganti syurga. Asia sebelum dibunuh oleh Fir'aun, Asia minta dengan Allah, ya Allah, bukakanlah pintu syurga, aku nak lihat di mana aku akan ditempatkan di syurga. Dengan izin Allah SWT, Allah buka pintu lagi. Asia nampak istana yang besar di syurga. Maka masa itu Asia tersenyum. Semasa Asia tersenyum, Fir'aun hairan. Engkau ni aku nak bunuh pun tersenyum.
Sebab Firaun tak tahu apa yang Asia sedang bergembira apabila melihat tempatnya di surga. Amin. Amin, amin. Allah beri kita kemiskinan, kesusahan, tak cukup duit sebagainya, kerana Allah mahu kita meminta darinya secukupnya. Secukupnya, bukan semahunya. Allah bagi kita duit tak banyak, ya Allah, cukupkanlah duit padaku. Cukuplah pembelakangnya. Cukup, bukan semahunya. Kalau semahunya kau kena loteri, gila kau, dapat 1 juta. You are not ready, duit haram. Contoh, jangan marah tu. Allah beri kita kehinaan, kita hina. Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah, tutupkanlah aibku, wajburni, tutupkanlah aibku. Kerana Allah mahu kita minta kemuliaan dari ya Allah, berilah kemuliaan padaku, tutuplah aibku, wajburni, tutuplah aibku, wajburni, tutuplah aibku, berilah kemuliaan padaku. Itulah yang kita selalu doa, duduk antara dua sujud. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak rakan-rakan dari Indonesia. Terima kasih banyak. Kalau boleh sesiapa yang belum lagi subscribe YouTube Haji Mat Atuk, tolong subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Sebab video ini akan Atuk upload di YouTube. Jadi boleh ulang tengok, ataupun siapa yang miss atau tak sempat tengok semua, dengar semua, maka boleh subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Notification terus. Sebab Atuk akan upload setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau miss pagi boleh tengok, petang Atuk upload, atau tengah hari nanti Atuk upload. Bagi rakan-rakan yang belum follow TikTok, ramai rakan-rakan yang belum follow TikTok, selalu ikut program Atuk tapi tak ikut TikTok. Follow lah. Follow Atuk TikTok. Sebab nanti TikTok komplain. You tak increase orang follow you. Bukan senang. Kita bukan selebriti kan. Kita bukan orang popular. Kita hanya menyampaikan sesuatu yang baik untuk dikongsi bersama rakan-rakan, anak cucu Atuk, menantu Atuk, keluarga Atuk. Anda semualah keluarga Atuk. Big family. You all is my family. Is big family. Jadi siapa yang belum subscribe Haji Mat Atuk, pergi YouTube Haji Mat Atuk. Tolong subscribe. Subscribe Haji Mat Atuk. Sebab kalau di TikTok ni hanya 3 bulan. Semua rakaman disappear. 3 bulan habis. Tapi di YouTube akan kekal di sana. Katakanlah Atuk dah meninggal pun, kalau kau rindu ke Atuk, kau dengar. Dah lah kau buka YouTube, kau boleh dengar. Kau boleh dengar, kau boleh lihat. Kau boleh ikuti kata-kata pesanan daripada Atuk. Daripada Atuk yang tak ada ilmu ni, yang jahil ni, yang sama dengan kau. Sebab tu Atuk tak nak panggil ustaz. Sebab Atuk ni bukan pandai kan. Tapi bolehlah berkongsi perkara-perkara yang hanya setakat untuk cari makan. Sekurang-kurangnya mendapat syurga, InsyaAllah, amin. Tapi Allah kata kau jangan minta syurga yang rendah, kau mesti minta syurga Firdaus. Sebab Allah boleh bagi. Boleh Allah boleh bagi syurga Firdaus. You lihat bagaimana bagaimana wanita pelacur yang membantu seekor anjing kehausan. Syurga. Syurga. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah apa. Tapi dia mati dalam fi sabilillah, mati dalam peperangan Badar. Syurga. Allah berkuasa. Yang kita masuk syurga inilah kerana rahmatnya, kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal ibadat ini hanya SOP saja. SOP, tapi ketentuan sebenar kita masuk syurga di tahap mana ialah ketentuan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda